Ya, adakah infak, sedekah, zakat, wakaf, benda tu sama je ke? Kan? Baik, ibu-ibu yang mulia dirahmati Allah. Asal maksudnya adalah sama, iaitu mengeluarkan apa yang menjadi milik kita untuk kita tak nak jadikan lagi milik kita. Kan? Bila kita dah bagi ke orang, walaupun asalnya barang tu barang kita, tapi bila kita dah memberi, dia bukan jadi hak kita dah. Sebab itu yang orang susah nak mengeluarkan. Kita tengok, zakat adalah pemberian yang wajib. Seertinya, siapa tak bayar zakat berdosa masuk masuk neraka. Zakat adalah pemberian yang wajib. Manakala infak, sedekah, wakaf, semuanya itu adalah perkara yang sunat. Ya? Jadi yang wajib dah buat, dan maka kita perbanyakkan pula yang sunat. Untuk itu ibu-ibu yang mulia, yang dirahmati Allah, kakak-kakak sekalian. Betul sekalian. Seorang sahabat bertanya pada Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala rajulun ya Rasulullah ayyu sadaqah a'zamu ajra. Yang mana satukah sedekah yang paling tinggi darjat dia, pahala dia? Maka Rasulullah pun menjawab, qala anta saddaqa wa anta syahihun. Yang membawa maksud, sedekah yang paling banyak pahala ialah sedekah ketika engkau sedang sihat. Kenapa Rasulullah cakap macam ni? Sebab kebanyakan orang nak sedekah bila dah nak mati. Bila dah sakit. Betul tak? Oh, mak ni dah tak ada dah. Dah sakit dah, tak daya dah. Ambil duit tu pergi sedekah lah. Dah tak lama dah hidup dah. Betul tak? Dah nak mati baru terasa duit tu tak ada makna dah untuk kita. Melainkan kalau kita infak. Melainkan kalau kita sedekah. Dah nak mati, ramai orang sedekah. Dah sakit, ramai orang boleh sedekah. Tapi berapa ramai orang boleh sedekah ketika dia sihat? Kata, aku ni sihat. Boleh pergi melancong, duit ni boleh bawa melancong, boleh pergi shopping, boleh beli handbag, boleh tambah rumah. Banyak benda boleh buat ni. Artinya, banyak benda dia boleh buat, tapi dia telah memilih untuk bersedekah ketika badan dia sihat. Maka sedekah beginilah yang paling tinggi pahala dan ganjarannya. Kenapa Rasulullah cakap macam ni? Sebab ramai orang boleh bersedekah bila dah sakit. Bila dah rasa dah awak kena kanser ya. Awak ada 6 bulan saja untuk hidup, kata doktor. Ya Allah, ya Tuhanku, inilah masanya untuk aku beribadah dan mengabdikan diri padamu, ya Allah. Maka orang bersedekah sebab dah tahu dah hidup dia tak lama dah. Datang orang nak minta, nak buat madrasah, untuk keperluan madrasah. Boleh, saya bagi awak pun 5,000 dah tak ada apa dah. Sebab nak mati dah. Sebab itu, sedekah yang paling tinggi ganjaran dia adalah sedekah ketika kita sahihun, ketika kita sihat, tak ada apa. Sepatutnya duit tu boleh bawa melancong. Tapi dia gunakan untuk bersedekah. Duit tu boleh untuk beli periuk. Ni suka pergi Langkawi beli periuk. Kan? Tapi dia kata, tak apalah, saya nak guna untuk sedekah. Duit tu boleh buat apa lagi? Boleh tambah dapur lagi. Tak, nak gunakan duit untuk sedekah. Ibu-ibu yang mulia rahmati Allah. Apa yang ada pada kita belum tentu jadi milik kita di akhirat. Apa yang ada di dalam bank kita belum tentu jadi hak kita di akhirat. Ada 40,000. Sedekah 1,000 saja. 39,000 belum tentu menjadi hak kita. Tapi 1,000 confirm jadi hak kita di akhirat. Entah 1,000 yang sedikit itu yang akan bantu kita di akhirat. Yang akan menerangkan kubur kita. Subhanallah. Sebab itu kita kena usaha sungguh-sungguh nak jadi orang yang boleh bersedekah ketika sihat. Bukan bersedekah ketika sakit. Nabi kata, Nabi bagi tahu, sahabat bagi tahu, ulama bagi tahu, bersedekah ketika sakit itu bagus. Bersedekah ketika sakit itu baik. Tetapi bersedekah ketika sihat itu lebih baik. Subhanallah. Ini yang kita kena usahakan. Ibu-ibu yang mulia dirahmati Allah. Dan Allah juga berfirman banyak di dalam Al-Quran. Apa-apa yang kita sedekahkan, maka akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, bila nak bersedekah, jangan ikut matematik kita.
Ikut kira matematik kita macam mana? Macam pergi kat sekolah tu. Macam kalkulator yang ada dekat handphone kita semua. Kita ada 100, beli buah RM20. Nak bawa pergi rumah mak, tinggal RM80 duit aku. Alamak, tak payahlah. Tak payahlah beli buah. Beli yang murah, buah yang tak mahal, yang sikit-sikit sudahlah. Yang RM2, RM3 cukup lah. Sebab kita kira duit pakai matematik. Ada 100 tolak RM20, tinggal 80. Kita lupa RM20 yang kita keluarkan. Allah boleh bayar sebanyak 700 kali ganda. Allah bukan saja boleh membayar 10 kali ganda, tapi Allah boleh membayar 70 kali ganda. Malah Allah terlalu kaya untuk menggandakan sampai 700 kali ganda. Tapi kenapa kita tak faham-faham? Kita ada iman, tapi belum benar-benar beriman dengan sifat Allah, dengan nama Allah yang bernama Ya Razzaq, iaitu yang maha memberi rezeki. Kita rasa, ya aku kerja penat-penat, duit kena simpan. Betul. Nak zaman sekarang ekonomi meleset. Simpan duit. Semua kena potong. Selalu bagi duit mak 500. Bila dah ada GST semua, potong tinggal 200 duit mak. Ni contoh sahaja. Kan? Subhanallah. Sepatutnya ulama dulu-dulu kalau sempit duit, formulanya ialah bukan saja berjimat, tapi bersedekah. Sempit duit, bersedekah. Banyak hutang, bersedekah. Subhanallah. Ini adalah amalan-amalan orang-orang soleh. Bagaimana nak mengeluarkan diri daripada kesesakan hidup. Kesesakan hidup, kesesakan hati, semuanya ada dalam keajaiban bila kita bersedekah. Subhanallah.